Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya ingin berkongsikan mengenai tajuk pembentangan saya, iaitu Perlembagaan Persekutuan Sistem Pemerintahan. Sebelum memulakannya, berikut merupakan senarai rujukan yang telah saya perolehi. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan saya dengan perkenalan sistem pemerintahan di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan persekutuan yang terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu yang pertama, pentadbiran kerajaan pusat yang bertanggungjawab ke atas hal-hal umum seperti pertahanan, kewangan dan hal-hal dalam luar negeri. Yang kedua, pentadbiran kerajaan negeri, iaitu bertanggungjawab membincangkan hal-hal dalam negerinya sahaja seperti perhutanan, pentadbiran negeri dan tanah. Dan yang terakhir, pentadbiran kerajaan tempatan yang bertanggungjawab merancang, menyelaras dan mengawal penggunaan serta pemajuan tanah dan bangunan dalam kawasan pihak kuasa tempatan. Persekutuan mengandungi beberapa cabang utama seperti yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Kementerian, agensi-agensi kerajaan, Perbadanan Awam, Suruhanjaya dan Majlis. Sistem pemerintahan di Malaysia juga dibentuk berpandukan 3 asas utama, iaitu demokrasi berparlimen, doktrin pengasingan kuasa, dan raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen bermaksud kerajaan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Demokrasi berparlimen juga berteraskan konsep kerajaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pilihan raya dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Pihak yang mempunyai majoriti undi akan membentuk kerajaan. Doktrin pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa berbeza dengan doktrin pembahagian kuasa. Doktrin pembahagian kuasa ialah kuasa yang dimiliki oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan. Manakala badan pengasingan kuasa ialah pengasingan kuasa antara badan eksekutif, badan kehakiman dan badan perundangan. Badan perundangan ialah badan yang mengubah undang-undang, manakala badan eksekutif ialah badan yang melaksanakan undang-undang, manakala badan kehakiman ialah badan yang mentafsir undang-undang. Sebab doktrin pengasingan kuasa ini dilaksanakan ialah bagi menyerahkan pertindihan kuasa, menyerahkan penyalahguna kuasa, dan membolehkan setiap badan bertindak dengan lebih cepat. Raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ialah sistem raja yang mengikut perlembagaan, iaitu YDPS sebagai ketua negara dan dilantik 5 tahun sekali mengikut giliran majlis raja-raja yang telah ditetapkan. Ketua negeri pula ialah raja yang di-Pertuan Negeri dan sultan. Terdapat 9 raja sahaja yang berhak dan layak untuk dipilih sebagai YDPA. Ketua negara dan ketua negeri menjalankan tugas atau kuasa berdasarkan prinsip raja berperlembagaan, iaitu perlembagaan menentukan bagaimana baginda melaksanakan tanggungjawab, sama ada melalui kuasa nasihat atau kuasa budi bicara. Tindakan perlembagaan persekutuan. Tindakan perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Walaupun YDPA sebagai ketua negara, baginda juga tertakluk kepada perlembagaan. Sebarang institusi pun di Malaysia yang boleh mengatasi kedudukan atau kuasa perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Namun begitu, perlembagaan masih boleh ditindak melalui cara-cara berikut. Tujuan pindahan perlembagaan ini dibuat ialah
bagi menambah baik dan mewujudkan kecekapan kerajaan serta memenuhi keperluan dan kehendak rakyat. Terdapat juga beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan kerana boleh menjejaskan keharmonian, seperti yang berikut. Berikut merupakan cara keindahan perlembagaan persekutuan dan beberapa contoh. Perlembagaan negeri. Setiap negeri mempunyai perlembagaannya tersendiri yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Perkara-perkara yang terkandung ialah kedudukan Sultan yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Negeri dan Raja. Fungsi, peranan dan tanggungjawab Dewan Undangan Negeri (DUN). Kuasa eksekutif dan fungsi Majlis Mesyuarat Negeri (EXCO). Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negeri dan agama Islam sebagai agama rasmi negeri kecuali di Sabah dan Sarawak. Pelantikan serta kuasa Ketua Menteri dan Menteri Besar. Pindahan perlembagaan negeri boleh dibuat jika mendapat undi 2/3 adun Dewan Undangan serta persetujuan Sultan, Raja yang di-Pertua Besar dan yang di-Pertua Negeri. Rumusan. Pemerintahan Malaysia mempunyai 3 peringkat pentadbiran yang bertanggungjawab ke atas bidangnya tersendiri. Pembentukan sistem pemerintahan di Malaysia berpandukan 3 asas utama, iaitu demokrasi berparlimen, doktrin pengasingan kuasa dan raja berperlembagaan. Perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Perlembagaan persekutuan boleh ditindak melalui beberapa cara bagi kepentingan rakyat dan negara. Baiklah, sekian itu saja yang mampu saya kongsikan. Terima kasih.